Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah minggu ini bersama saya, Adi Akmal Shahrom. Apa yang anda saksikan tadi adalah tunjuk perasaan yang tercetus di Bangkok, Thailand. Apa dah jadi di sana? Sejak 3 bulan lalu, rakyat negara Gajah Putih itu mendesak pengunduran Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha dan menyuruh perubahan pada pemerintahan monarki. Dan minggu ini, ketegangan semakin memburuk. Puluhan ribu penunjuk perasaan yang menggelar diri mereka pro-demokrasi telah berhimpun berminggu-minggu secara aman di Bangkok. Rata-rata mereka adalah golongan muda dan juga aktivis. Salutasi 3 jari menjadi simbol perjuangan mereka. Kerajaan Thailand pada mulanya tidak menghalang protes aman tersebut, tetapi memberi peringatan ia mesti mengikut lunas undang-undang. Namun segalanya berubah pada pagi Khamis lalu apabila kerajaan Thailand menguatkuasakan undang-undang darurat dan tidak membenarkan apa-apa bentuk perhimpunan melebihi 4 orang. Mengapa darurat diumum? Ia berpunca apabila sekumpulan penunjuk perasaan menunjukkan salutasi 3 jari ke arah konvoi yang membawa permaisuri Thailand di Bangkok pada Rabu lalu. Walaupun tiada insiden tidak diingini berlaku, kerajaan menggunakan isu keselamatan monarki sebagai alasan menguatkuasakan darurat. Malah tindakan penunjuk perasaan menghampiri konvoi permaisuri itu dianggap sebagai mencemarkan monarki. Susulan insiden itu, 2 aktivis ditahan pihak berkuasa atas dakwaan percubaan mencederakan permaisuri negara itu. Antara yang ditahan, aktivis muda berpengaruh Francis Potong. And to fight this case, I have to risk everything in my life. My family, my friends. Of course, now at this point, I don't even know if I'm going to succeed. But the thing is, to have hope is to make sure that you can stay on course. While I still breathe, I will be hoping for that my freedom will be returning to myself, and that my innocence will be proven, and that for the causes that I fight for will still be here. Penunjuk perasaan yang berang dengan tindakan kerajaan itu bertindak melanggar perintah darurat dan tetap mengadakan protes. Mereka juga menuntut pembebasan beberapa aktivis yang ditahan sebelum ini. Ribuan penunjuk perasaan berhimpun di hadapan bangunan kerajaan yang menempatkan pejabat Perdana Menteri. Mereka menjerit menyuruh Perdana Menteri supaya keluar. Sebahagian daripada mereka turut berkemah di luar bangunan itu. Ketegangan tercetus setelah penunjuk perasaan diarah bersurai oleh polis anti rusuhan. Momentum penunjuk perasaan terus meningkat, semakin mengganas bermula Jumaat. Dalam demonstrasi di pusat belah utama di Bangkok, sekurang-kurangnya 3,000 penunjuk perasaan menghemburkan kata-kata kesat terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha. Mereka bertindak membuat sekatan di jalan, meminta polis pulang sambil menyanyikan lagu kebangsaan Thailand. Polis kemudian melepaskan meriam air memaksa penunjuk perasaan melindungi diri mereka dengan menggunakan payung. Penunjuk perasaan akhirnya terpaksa berundur, namun mereka melaungkan ikrar untuk kembali di jalanan semula. Peguam Hak Asasi Manusia Thailand melaporkan seramai 65 aktivis ditahan sejak Selasa lalu, yang termasuk 9 pemimpin utama yang menyokong gerakan pro-demokrasi. Persoalannya mengapa golongan muda Thailand memberontak? Jawapannya terletak pada komposisi kepimpinan negara itu, iaitu monarki dan kerajaan pimpinan Prayuth yang merupakan bekas junta tentera. Bagi mereka, demokrasi hilang di negara itu sejak junta tentera pimpinan Prayuth ketika itu merampas kuasa pada 2014. Prayuth dilantik sebagai Perdana Menteri setelah memenangi pilihan raya tahun lalu. Namun bagi penyokong protes pro-demokrasi, mereka tidak berpuas hati dan mempersoalkan ketelusan pilihan raya itu dan menyifatkannya sebagai pilihan raya kontroversi. Justru mereka mahu Prayuth meletak jawatan dan parlimen dibubarkan.
Mereka juga menuntut perlembagaan baru dirangka menggantikan perlembagaan sedia ada yang dikatakan mengikut acuan tentera. Bagaimana pula dengan institusi monarki Thailand? Apa yang penunjuk perasaan mahu? Bukankah selama ini institusi itu disaingi rakyat? Menurut aktivis pro-demokrasi, mereka bukannya menuntut supaya institusi monarki dimansuhkan, tetapi mereka mahu undang-undang yang memperkukuhkan kuasa monarki yang dikuatkuasakan pada 2017 ditarik balik. Mereka juga menyenaraikan 10 tuntutan untuk monarki termasuk memansuhkan undang-undang Les Majestés yang melindungi keluarga diraja daripada menerima kritikan. Kritikan terhadap monarki adalah sesuatu yang sensitif di Thailand dan boleh dijatuhi hukuman penjara sehingga 15 tahun. Penunjuk perasaan juga bimbang monarki yang dilihat terlalu akrab dengan tentera akan menjejaskan demokrasi di negara itu. Selain itu, faktor Raja Maha Vajiralongkorn yang lebih banyak meluangkan masa di luar negara iaitu di Bavaria, Jerman telah mencetus rasa tidak puas hati sesetengah rakyat Thailand. Raja Maha Vajiralongkorn dan permaisurinya kini berada di Thailand sejak beberapa hari lalu untuk menghadiri majlis tahunan Buddha dan ulang tahun kemangkatan Ayahanda Baginda. Lawatan pulang ini adalah yang paling lama tahun ini. Seperti yang dijangka, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berikrar tidak akan meletak jawatannya. Menurutnya, darurat terpaksa diisytihar bagi mengelakkan protes melarat sehingga mengancam keselamatan negara. Menurut Prayut, darurat dijangka berkuasa sekurang-kurangnya selama 30 hari. Namun, ia mungkin akan dikurangkan sekiranya protes mulai reda. Menurut dekri darurat, pihak berkuasa mempunyai autoriti untuk menahan mana-mana pihak yang ingkar. Menurutnya, protes seperti ini hanya akan merosakkan negara. Beliau mengambil contoh protes anti kerajaan yang berpanjangan di Hong Kong. แล้ววันนี้ฮ่องกงโมเดลเป็นยังไงบ้างอะเป็นไงบ้างฮ่องกงก็เสียหายธุรกิจหมดทุกอย่างพังพินาศหมดแล้วคนชุมนุมเป็นยังไงบ้างอะแต่นั่นเขาเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยนะเราประชาธิปไตยใช่ไหมเราทำได้ยังไงเราก็ทำให้ดีที่สุดมันอยู่ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคนน่ะคนไทยหรือเปล่า Namun setakat ini undang-undang darurat itu dilihat gagal meredakan kemarahan penunjuk perasaan. Sehingga hari ini, jumlah yang mengikuti demonstrasi itu semakin besar dan masih belum ada tanda-tanda akan reda. Negara Gajah Putih itu sememangnya tidak asing dengan tunjuk perasaan besar-besaran. Mungkin ada yang masih ingat demonstrasi baju merah, baju kuning sekitar tahun 2013 yang telah melumpuhkan Bangkok. Adakah protes anak muda kali ini akan membawa perubahan baru kepada Thailand? Kita tunggu dan lihat. Globe Al-Hijrah berehat seketika kembali selepas ini. Kembali dalam Globe Al-Hijrah. Dari Thailand, kita beralih pula kepada konflik Israel-Palestin. Seperti yang telah dijangka, Israel mungkir janji lagi. Negara haram itu kembali meneruskan rancangannya untuk membina lebih 2,000 kediaman baharu di tebing barat. Walaupun sebelum ini telah bersetuju untuk menghentikan rancangan itu sebagai salah satu syarat normalisasi hubungan diplomatik dengan Emirat Arab Bersatu, UAE. Semasa menandatangani perjanjian dengan UAE, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersetuju menangguhkan rancangan kontroversinya untuk melakukan pencerobohan ke beberapa bahagian di tebing barat. Tak sampai berapa bulan, Zionis dah tunjuk belangnya. Jawatankuasa Perancangan Tinggi Pentadbiran Awam Israel di tebing barat memberikan kelulusan akhir untuk pembinaan 1,313 unit perumahan di beberapa penempatan haram, manakala 853 unit tambahan masih menunggu kelulusan akhir. Ia menjadikan lebih 12,000 penempatan haram Israel diluluskan tahun ini. Palestin yang lebih kenal isi hati rejim Zionis dah lama beri amaran kepada UAE dan Bahrain jangan tunduk dan terperangkap dengan hilah Israel. Kini dah terbukti, akhirnya bumi Palestin terus tergadai. Nabil Abu Rudaineh, jurucakap Presiden Palestin Mahmud Abbas, mendesak masyarakat antarabangsa untuk menekan Israel agar menghentikan penambahan penempatan tersebut. Katanya, keputusan Israel melanggar semua resolusi yang disahkan di peringkat antarabangsa
termasuk resolusi 2334 yang menganggap semua penempatan Israel di tanah negara Palestin tidak sah. Sebahagian besar masyarakat antarabangsa menganggap penempatan itu melanggar undang-undang antarabangsa dan menghalang langkah perdamaian. Sekian Global Hijrah malam ini. Nantikan perkembangan isu antarabangsa minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.